إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, hadirin mukminin, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah kerana malam ini kita dapat sambung kembali kelas kita berhubung dengan perkara yang bersangkutan soal ihwal kubur, at-tadhkirah, peringatan bi ahwalil mauta, berhubung dengan keadaan-keadaan di alam barzakh wa umur al-akhirah, dan perkara yang berkait dengan akhirat. Hadirin mukminin, kita akan teruskan malam ini di bawah bab apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, iaitu ikhtilaf ahwal, perbezaan atau bentuk-bentuk, jenis-jenis azab yang dialami oleh manusia. Di dalam bab sebelum ini kita telah bincang berhubung dengan ahli sunnati wal jamaah, beriman adanya azab dan nikmat kubur berdasarkan kepada nusus, nas dalil yang ada jelas kepada kita apabila kita meninggal dunia, berpindah daripada alam dunia kepada alam akhirat. Sebelum daripada itu kita akan menempuh satu alam yang disebut alam barzakh, iaitu alam ruh, di mana para arwah, roh-roh orang yang mati itu dikumpulkan, dan di sini manusia akan diberikan suatu benda yang disebut dengan azab dan juga nikmat. Ada sebahagian daripada kita yang akan diazab dan sebahagian daripada kita akan menerima nikmat. Ada dua perkara yang akan berlaku. Di manakah perkara ini berlaku? Di alam barzakh, atau kita sebut juga alam barzakh ni banyak nama, alam ruh, alam kubur, iaitu sebelum daripada alam akhirat. Jadi malam ini kita nak tengok apakah jenis azab-azab yang disediakan oleh Allah kepada manusia di alam kubur, dan juga nikmat yang akan dinikmati dan dirasai oleh orang-orang yang beriman sebelum dibangkitkan semula daripada kubur masing-masing. Jadi maksudnya bila kita mati, kita duduk di alam kubur tu, yang orang kebumikan jasad kita itu, dia bukanlah semata-mata berakhir di situ. Adanya kehidupan di sana. Sebab itu Uthman ibnu Affan radhiyallahu an, ketika dia melintas kawasan kubur, dia menangis sehingga basah janggutnya. Para sahabat radhiyallahu an yang bersama dengan Uthman bertanya, apabila Nabi SAW menyebut tentang syurga, menyebut tentang neraka, menceritakan tentang keadaan neraka dan syurga, engkau tidak menangis seperti ini. Tetapi apabila engkau melintasi kawasan kubur, engkau menangis begitu teruk, seakan-akan melihat suatu pemandangan yang sangat menakutkan. Kata Uthman ibnu Affan, tidaklah manusia itu
sepatutnya takut apabila dia melihat kubur. Kerana aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa tidak ada pemandangan yang lebih menggerikan, tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan lebih daripada apa yang dilihat, yang dilalui oleh manusia yang berada di alam kubur. Kata Uthman, Nabi sebut tak ada suatu pemandangan yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat yang akan dilalui oleh manusia berbanding dengan apa yang kita akan lalui di kubur. Kata Uthman, sesiapa yang lepas dan selamat daripada azab kubur ini, berbahagialah ia pada hari kemudian. Tetapi sesiapa yang celaka dan binasa diazab di alam kubur ini, maka celaka dan binasalah ia pada hari kiamat nanti. Sebab itu Uthman takut dan bimbang, kerana apa yang akan menentukan kesudahan dan keputusan akhirat adalah bergantung kepada apa yang akan kita dapat di alam kubur. Kita mungkin lalu kubur sunyi, tuan-tuan. Saya sebelum nak mari ceramah ni, saya ingat tak boleh mai dah malam ni. Saya nak telefon Pak Ya, nak suruh cancel. Sebab saya pun dah diazab oleh Allah awal. Segit gigi. Pergi cek tadi, doktor tengok gigi bongsu tumbuh sengit. Jadi dia menekan. Tapi alhamdulillah lah, makan ubat tahan sakit, hilanglah azab tu. Kubur pun kalau ada ubat tahan sakit, saya ingat lega banyak kita. InsyaAllah. Jadi dia kata nak cabut tak boleh, nak kena operate, kan? InsyaAllah nanti kita buatlah sikit tabung kutipan lah, untuk saya. Mungkin lama lah kan, tak boleh bercakap. Saya bukan masalah nak cabut tu, masalah tak boleh bercakap. Bila tak boleh bercakap ni dia nak demam. Mudah-mudahan hadirin mukminin Allah rahmat insya-Allah. Tapi saya nak cerita, kita bila lalu kawasan kubur, kita tengok satu pemandangan yang sunyi, satu pemandangan yang tenang. Bila kita lalu, kita tengok yang ada pokok-pokok, binatang pun tak banyak. Tenang, sunyi. Tetapi percaya dan yakinlah, pemandangan yang tenang, yang sunyi, yang kita lihat di atas itu tidaklah sama dengan apa yang sedang berlaku di bawahnya. Pertarungan yang begitu dahsyat, keadaan yang begitu menakutkan, ngeri sedang dilalui oleh pemiliknya. Marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Kata sahabat, marran Nabi, Nabi telah lalu di kawasan dua kubur. Yang mana sahabat tak rasa apa, yang mana sahabat tak dengar apa, tenang saja. Keadaan yang begitu mendamaikan. Cuma Nabi saja yang dengar dan Nabi saja yang tahu. Nabi kata, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Nabi kata, sesungguhnya dua orang yang sedang berada di bawah kubur ini, di dalam kubur ini sedang diazab, dan mereka itu diazab dalam suatu perbuatan yang mereka rasa benda itu tak besar tetapi sangat dahsyat. Sahabat yang lain tak tahu. Dan tuan-tuan, sebelum daripada itu kita baca dalam hadis, ingat tak lagi, di mana Nabi SAW naik unta lalu di kawasan kubur. Kemudian unta tersebut seakan-akan macam melompat, seakan-akan macam ketakutan, sehingga Nabi hampir terjatuh. Nabi tanya, kubur siapa ini? Tak ada pasal, tak ada sebab, tiba-tiba ketakutan, seolah-olah macam unta itu mendengar sesuatu. Dan kita tahu sesungguhnya azab itu didengari oleh semua makhluk melainkan jin wal ins, melainkan jin dan manusia. Unta tu macam dia takut, dia jadi macam tak tenang, dia jadi macam liang. Nabi nak terjatuh. Nabi kata, kubur siapa ni?
dia pun cerita kata kubur si fulan, si fulan. Nabi kata patutlah. Sebenarnya yang menyebabkan unta tu jadi liak, jadi ketakutan, jadi tak tenang itu kerana sedang diazab nama-nama yang kamu sebut di bawah ini. Kalaulah Allah membuka hijabnya untuk kita menyaksikan apa yang sedang dilalui oleh mereka yang berada di bawah pemandangan yang kita lihat itu, barangkali tak ada manusia yang tidak hadir ke masjid ataupun tidak melakukan ibadah. Satu Osman kata tak ada pemandangan yang lebih takut melainkan kamu menyaksikan pemandangan alam kubur. Hadirin mukminin, malam ini insya-Allah kita akan tengok beberapa cara Allah Subhanahu wa taala menyeksa, mengazab dan memperlakukan manusia-manusia yang kufur dan engkar, dan sebaliknya apa pula nikmat yang menanti orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama, berdasarkan kepada nas Al-Quran, diperlihatkan kepada orang-orang yang meninggal atau yang mati itu, mereka yang kufur dan engkar, cara Allah mengazab mereka adalah dengan memperlihatkan neraka yang bakal mereka masuk. Perkara yang pertama yang Quran sendiri sebut, sebab itu ada orang kata Quran tak sebut azab kubur. Sebaliknya Quran sentuh tentang azab kubur. Berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Ghafir ayat 46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Maksudnya kepada mereka, yakni orang-orang yang mati itu, yang kufur dan engkar, diperlihatkan, yu'radun, ditayangkan kepada mereka an-nar, neraka. Neraka ni kita tak perlu masuk untuk rasa teruk. Masuk tu satu bab lah. Masuk dalam neraka, dibakar itu tak dapat diceritakan. Sehingga Nabi pernah tanya dekat sahabat, panas tak rasa api dunia ni? Sahabat kata panas. Nabi kata ini satu bahagian daripada 99 bahagian api neraka yang Allah Ta'ala tak buat turun lagi. Sebab itu melihat neraka, bukan masuk, melihat neraka sahaja sudah dianggap azab. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kita kadang-kadang tengok kan hukuman rejam yang orang buat kan, ataupun sebat. Tuan-tuan tengok ada video orang kena sebat, orang tayang kena sebat, yang disebat orang lain, tapi kita yang tengok pakat pegang punggung. Kita tengok kawan tu kan, satu saya tengok dalam video tu, satu pegawai duduk, satu pegawai lagi pegang, satu fiak dia bagi. Masa tu segala mak, tok nenek, tok nyang, tok cak apa semua terbit keluar. Aduh, Allahu Akbar. Lepas tu dia fokus zoom pi ke punggung tu, tengok duk bergedik. Dia punya isi, Allah, kita sini pegang. Aduh. Feel tu masuk. An-naru yu'raduna 'alaiha 'uduwan wa 'ashiyya, dan kami akan tunjuk kepada mereka apa yang akan mereka masuk dan apa yang akan mereka tempuh pada akhirat esok. Satu penyiksaan. Inilah sebab itu apabila dibangkitkan, apa yang kita kata? Orang-orang yang kufur apabila dibangkitkan, celakalah, siapakah yang membangkitkan kami? Sebaliknya orang-orang yang beriman minta segera dibangkitkan, minta supaya dipercepatkan tiupan sangkakala, minta disegerakan untuk dibangkitkan semula. Sebaliknya orang kafir duduk doa siang malam pagi petang, janganlah dihidupkan balik. Dan bila mereka dihidupkan, mereka kata alangkah celakanya, siapakah yang membangkit dan menghidupkan kami? Kerana mereka tahu apa yang mereka akan lalui sebentar lagi. Dalam ayat yang lain Allah kata ditayangkan kepada Fir'aun, ala Fir'aun, kepada keluarga Fir'aun, kepada pengikut Fir'aun pada waktu pagi dan petang. Cukup dengan tayangan itu menggambarkan azab.
sehingga mereka rasa sangat takut. Pemandangan pasal itu tuan-tuan baca dalam Quran kan, orang-orang yang beriman bila dia bangkit, dia tengok neraka. Orang-orang kufur bangkit tengok neraka, bukan masuk lagi, bukan masuk. Pasal itu kita yakin, kita ada berapa yakin? Kita ada ilmu yakin. Pertama kita yakin kerana kita mengaji, dia panggil ilmu yakin. Percaya tak neraka? Percaya. Pasal apa percaya? Pasal dalam Quran yang tu dia panggil ilmu yakin. Percaya kerana mengaji. Maqam nombor 2, ainul yakin. Apa dia tu ainul yakin? Percaya bukan takat dengar, bukan takat mengaji, bukan takat ada ilmu, tapi dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Yang ni bila ni? Bila kita bangkit. Yang kita duk baca dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Mereka kata apa? Walau tara idzil mujrimun, Quran sebut, tidakkah engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mujrimun, mujrim, orang-orang yang jahat, bila mereka bangkit pada hari kiamat, mereka tengok dengan mata kepala mereka neraka tu. Mereka kata apa? Rabbana absarna, hari ini kami nampak, kami telah nampak. Lepas tu baru mereka percaya. Pasal tu orang beriman, dia tak tunggu untuk dia tengok, sekarang dia dah percaya. Untungnya orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, kerana dia yakin walaupun belum tengok. Hebat orang beriman tang tu, kan? Itu yang pertama. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibnu Umar, inna ahadakum idza mat urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. Dalam hadis Bukhari Muslim muttafaq alaih. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata, apabila salah seorang daripada kamu mati, daripada kamu mati, urida alaihi maq'adahu, ditayangkan kepadanya maq'ad. Maq'ad ni seat, kerusi. Tuan-tuan tengok kan bahasa Arab ni, tuan-tuan naik kapal terbang, maq'ad, maq'ad kan, seat, number seat. Maq'ad, tempat duduk, daripada qa'ada, maq'ad, tempat duduk. Tempat duduk dia dalam neraka. Pasal itu kita ada hadis, man kadzaba alayya muta'abbidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Muslim. Siapa yang bohong, maknanya dia baca hadis palsu atau dia reka hadis palsu, siap satu tempat duduk, maq'ad, nampak? Tempat duduk dia dalam neraka. Tuan-tuan, Allah tayang ni bahagian hang esok. Ada seat untuk hang. Kadang-kadang tuan-tuan pergi majlis takkan tak ada seat. Kalau pergi majlis tak ada seat ni marhain lah. Seat ni jangan main-main tuan-tuan. Seat biasa ya, tapi tulis kita nak imam. Dia kembang duduk tu macam pecah kerusi. Ada seat. Macam tuan-tuan, rombongan kenuri lah. Ni tuan-tuan punya rombongan. Tengok siapa pergi duduk orang kan. Bobot kita. Tuhan tunjuk maq'ad, seat kita. Kita tak masuk lagi, tapi tempat duduk tu tengok dah. Allahu Akbar. Kalau tempat ni baru ni kan banyak apa kita duk pergi bercuti, apa orang duk tunjuk kan tempat kita pergi bercuti. Kita tak pergi lagi, tapi kita dah booking. Lepas tu kita tengok, dia punya syok tu macam pium. Kan? Macam tu lah rasa dia. Kan? Okey. Hadirin mukminin, urida 'alaiha maq'adahu bil ghadati wal 'ashi. Allah Taala tunjuk dekat dia tempat duduk dia, sekali pada waktu pagi, sekali pada waktu petang. In kana min ahlil jannah, sekiranya dia daripada kalangan ahli syurga, famin ahlil jannah, maka dia akan tengok seat dia dalam syurga. Allahu Akbar. Malaikat nanti mai buka dekat dia hijab, tunjuk dekat dia, ini yang sedang menanti hang, satu seat dalam syurga. Tapi nak dapat seat tu,
nak boleh satu bahagian seat maq'ad untuk kita, kena buat sesuatu di atas ni. Kita berebut kerusi dunia, jarang kita berebut kerusi akhirat. Saya nasihat diri saya dan kita semua pakat berebut kerusi syurga. Wa in kana min ahlin nar famin ahlin nar fayuqal, sekiranya dia itu daripada, maksudnya sebab itu Uthman kata tadi, kesemua decision yang kita akan dapat di akhirat telah keluar result dia di kubur lagi. Sebenarnya tuan-tuan, kesudahan kita di akhirat tu, kita dah dapat tahu masa nak mati tu. Ingat tak lagi hadis yang mai bagi salam tu? Tang tu kita dah tahu dah kita nak pergi belah mana. Pasal tu yang awal-awal dapat berita tak apa nak elok tu, meruntun tak mau pergi. Meronta-ronta tak mau nak keluar nyawa dia. Pasal apa? Pasal dia dah dapat hint, kata hang ni memang lingkup. Tak dapat hint lagu mana kalau malaikat kata keluar kepada kemurkaan Tuhan. Keluar kepada mana? Kemurkaan Tuhan. Tak keluar lah. Tu yang pukul muka, pukul belakang. Pasal apa? Pasal nak bagi keluar. Tak masuk kubur lagi, dah kena rimbuk 2-3 ribu lah. Tu pun boleh duduk sandak syok lagi. Bukan tuan-tuan ni cerita orang tak buat ibadat ni lah. Bukan sandak di sini. Yang ni tak apalah, saya cerita orang yang duduk. Kadang orang kita ni jahil. Pasal tu mengaji ni, mengaji mai lah mengaji. Tanpa tumpang duk boleh mengaji mai. Baru ni saya mesyuarat dengan mufti. Dia pun pesan, dia kata entah kena ceramah. Saya ceramah lah. Dia kata entah kena habang ni, nak sebut ni, anak pergi tengok. Saya tak tahu lah dia nak main ikamah ni, mungkin dia sebut benda yang sama. Tapi dia pelih kita. Saya harap tuan-tuan yang duduk dalam majlis ni tak ada lah yang pi di satu tempat ada mereka buat pertandingan mengai, kena bayar RM45. Saya tak pi lah, mufti pi, tapi bukan dia pi mengai, dia pergi tengok lah. Dia kata mufti pun pi. Mufti tak pi, dia cerita. Saya pasal maklum benda asas macam tu tuan-tuan. Ni lama dah kita dah sebut. Setengah-setengah di sekolah pun ada hari kantin. Banyak benda lagi kita boleh buat, aktiviti boleh buat. Teka kacang. Cikgu-cikgu setengah. Yang dalam sekolah tu bukan semua cikgu, ada ustaz. Takkan ustaz pun tak tahu hukum teka kacang. Siapa boleh teka kacang dapat hadiah. Tapi sebelum teka, buh 5 kupang dulu. Kalau silap teka, entah 5 kupang tu. Tu nama apa? Dia tak ada judi hok pitikan nombor ekor tu. Ish. Judi ni pertaruhan. Kita letak satu benda, kalau kita dapat hadiah. Kalau kita tak dapat, artinya ada untung. Dia di tempat yang mengai tu, dia sebut bila dan mufti sebut batu pahat tu, RM45 bayar masuk. Kalau mengai dapat kena lepas balik. Tapi kalau ikan tak lewat balik. Kalau besar dapat berapa 3,000 ke 4,000, ikutlah hadiah dia. Kalau kalah entah RM45 tu. Ramai ada orang. Saya tak tahu, tapi lebih ramai daripada yang main malam ni. Pasal apa orang pi? Saya bukan nak cerita bab tu. Pasal apa orang pi? Yang jelas perang judi. Jelas perang judi. Pasal apa orang pi? Jahil. Pasal apa jahil? Kerana tak mau mengaji. Tak mau mengaji. Yang macam tuan-tuan ni tahulah, tapi tuan-tuan pun fahamlah. Kan? Benda-benda basic pertaruhan macam tu tak payah mufti sebut ataupun tak payah kita duk sebut dalam ceramah ni. Benda asal. Tak duit entah rugi. Kan? Hilang pertaruhan hangui. Judi ya. Apa lagi? Tak ada itu yang ni saya sedekah ya, saya memang nak pergi mengai pun. Kalau hang nak pergi mengai tempat lain banyak. Kan? Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin. Jadi kita kena jelas benda ni. Pasal itu tuan-tuan, hidup ni bukan semata-mata kata hamka makan minum. Kan? Hamka kata kalau sekadar hidup makan dengan minum. Kera dan babi juga makan dan minum. Pasal itu kita tak tengok ada lembu mai scan mai sejahtera. Tak ada. Kita main-main tengok, pelik ada ekor belakang.
ada. Yang mari scan My Sejahtera dalam list masjid ni Ben atau Benti. Semuanya di kalangan manusia. Tak ada al-an'am, bahimatul an'am, tak ada. Kerana mereka bukan mukallaf, mereka tak termasuk dalam syariat. Maka sekiranya kita meletakkan diri kita dalam kelompok yang tak ada beza dengan puak tu, yang mereka juga mangkit pagi makan, belum tidur makan, gamak galak sikit pergi cari lembu betina, beranak pinak mai apa semua, kitanya beza tang mana? Hadirin mukminin, saya bukan bercakap ni pasal ini kita sebut tentang kehidupan insan. Manusia itu apabila Allah hidupkan dia, Allah lahirkan dia, Allah jadikan dia atas muka bumi ni, tidaklah Tuhan itu menjadikan dia semata-mata untuk makan minum. Kita tak tahu tuan-tuan, tambah PKP ni duduk dalam rumah, tak ada hala tuju, tak ada tujuan. Mangkit pagi makan, tengok bini kita tidur, tak kala guni je hidup. Maka ini satu benda yang kita nak kena halusi. Yang kedua tuan-tuan, dipukul dengan besi. Ini jenis yang kedua. Dipukul dengan besi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada Anas bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal kafir wal munafiq fayaqulani lahu ma kunta taqul fi hadha ar-rajul fayaqul la adri kuntu aqulu ma yaqulu an-nas fayaqulan la daraita wala talait. Apabila ditanya kepada orang-orang yang kafir dan munafik, termasuk juga orang Islam yang tak beriman ni, apakah yang engkau kata kepada Nabi ni, lelaki yang dihantar ini? Ini soalan yang kita ditanya tu kan, yang kita ditanya apa, 3 soalan tu. Apa jawapan orang-orang yang tak beriman, orang-orang yang kufur, yang fasik ni, yang jahat ni? Dia kata la adri, aku tak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, aku cakap apa yang manusia cakap. Maksudnya dia tak tahu, dia tak boleh jawab. Kata Nabi tu Muhammad, Nabi Muhammad tu nabi dan rasul, dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Bukan dia tak tahu, dia tak boleh jawab. Tuan-tuan, soalan kubur ni orang putih kata beyond control. Dia bukan kita yang atok. Dia bukan kita yang kata okey, yang ni saya boleh, yang ni saya ingat, yang ni saya tahu. Dah. Orang yang tahu, boleh, faham pun, kalau masa tu Tuhan tak izin dia boleh jawab, dia akan kata la adri. Sebab itu malaikat kata apa? Tuan-tuan dengar malaikat jawab. Malaikat jawab ni. Malaikat kata la daraita wala talait. Malaikat kata sebenarnya hang bukan tak tahu, tapi hang tak mau ambil tahu. Berapa banyak orang kita ni bukan dia tak tahu, tapi dia pandang remeh soal agama. Soal lain dia ambil besar, soal lain dia ambil erti, soal lain dia ni tapi agama ni take for granted. Boleh mayang Jumaat, mayang raya sikit, boleh kenduri kendara sikit, mati buat tahlil sikit, cukup. Agama hak tu agama hak tu basic tak tu Dulu bersunat sekali, lepas tu menikah pergi kerusu sikit, apa Fatihah, apa rukun sembahyang sikit, ikut imam buli ke apa ke, lepas jawab tu habis. Ini kita muhasabah kita, keluarga kita tuan-tuan. Kemudian apa dia? Ni dia kena apa? Yudrabu bimitraq. Yudrabu, dipukul dengan mitraq. Mitraq ni hammer, mertun. Min hadid, dengan mertun daripada besi, steel. Ada anak saya duk main mertun, tapi mertun tu kalau kita kena di syoah jenis plastik tu. Kan? Ni mertun min hadid. Nabi sebut min hadid. Quran ada surah apa? Bisa dengar tak? Bisa jumpa tak dalam Quran? Surah Al-Hadid, surah besi. Nabi kata mertun tu Tuhan buat daripada besi, hammer tu daripada steel. Besi tumpak tu, keluli betul tu. Bubuh tang mana? Baina udhunai, iaitu bahagian di antara dua telinga. Dia habaq tu, dia punya target apa? Lock, kan? Targeted lock, target dikunci macam torpedo tu. Pergi di antara dua telinga. Ni telinga di antara dua muka lah.
bubuh betul-betul tang muka. Fayasih kena saja pukulan yang pertama, fayasih menjerit, terpekik, terlolong. Fayasih sayhah ni, jerit yang sangat ni. Fayasma'uha man 'alaiha, maka dengarlah semua yang ada di atas kubur itu, ghairus thaqalain, melainkan dua makhluk iaitu jin dan manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga, disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilang. Ni tulang rusuk ni. Tulang rusuk pun ada cerita juga. Dan tak tahu. Okey, Dan. Kita pasal SOP kena berhenti cepat, jadi tak boleh cerita banyak. Apa ni tulang rusuk ni? Kita ada tulang rusuk kan? Tulang rusuk atas ni. Korban yang mereka nak balas sangat tu tulang rusuk. Ini pun patutnya tuan-tuan, kesemua petugas yang nak terlibat dengan korban ni kena kita bagi kursus azab kubur dulu. So bila mereka lapah nanti, mereka duk teringat azab kubur, mereka tak curi lah. Ini tak dan tuan korban kata apa, pi ambil dah. Lepas tu tuan korban nak ambil, dia boleh pergi kata kat tuan korban, tinggal tak tuan tu, saya ambil dah. Tu dia yang kata tu tuan korban curi lah tu kan, curi lah, minta tak ambil izin, mujuklah saya pergi habaq kat tuan korban tu, tak apalah, halal lah, anggap sedekah. Tak apalah, halal. Kalau tidak, jahanam. Patut kita tengok katok sekarang kan, katok ada makna pada diri kita. Tuan-tuan, kita pergi tolong. Kalau kita harap habuan, kita habaq terang-terang, saya mai tolong ni, saya nak harap daging. Kita habaq kata daging, pasal kita setengah tu jahil. Dia pandai lah lapah, tapi bab agama dia tak erti. Hukum hakam ni orang main mengaji ya. Yang geng-geng lapah ni kebanyakannya bukan main dengar pun. Pasal tu bila kita yang masalah orang masjid ni, bila kita panggil orang-orang yang tak ada ilmu ni, jadi satu problem. Kita habaq daging tak boleh ambil, tak apa saya bagi duit. Dia lawa-lawa. Pasal apa? Tak mau tuan-tuan, satu dua tulang ni kita nak kena pukul esok dalam kubur. Ini satu benda kita nak ingatkan. Disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilang, dan dia didatangi oleh seorang teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Pertama Allah Ta'ala sempit tu sampai bersilang, riuk. Kita pun disempitkan juga, tapi cara lain. Nabi kata tak ada orang boleh terlepas. Kalau ada Sa'ad bin Mu'az, tapi dia pun tak lepas. Sa'ad bin Mu'az ni sakana, dia mati bergegar arasy, tapi dia pun tak lepas. Yang kita takkan lepas. Dia kata saya lepas, tak ada siapa lepas. Dada'ah dia ni kan, apa ni, himpitan tu. Lepas dihimpit tu, mari satu manusia muka buruk kita tak kenal, busuk pula tu, mai jumpa kita dalam kubur. Siapa dia? Sekejap kita tengok. Daripada Al-Barra ibn Azib, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, Ibn Majah dan Al-Hakim. Hadis ni panjang, kita dah baca dah hadis yang Nabi pi jalan tu, intalik tu, panjang. Diceritakan apa dia? Fa'afrishuhu minan nar. Kita baca terjemahannya. Dibentangkan alas tidurnya daripada neraka, dibuka untuknya pintu neraka. Panas api neraka itu sampai kepada dirinya. Tu. Lalu disempitkan, wa yadiq alaihi qabr. Dalam hadis itu dia guna wa yadiq, daiq, daq, sempit. Alaih qabruhu hatta takhtalif, sehingga bersilang, bersalahan, inilah masuk mai api kanan pergi ke kiri tikam kanan ni. Adla'uhu wa ya'ti, sempit sampai lagu tu kita tak tahu. Wa ya'tihi rajulun qabih,
Tiba-tiba mai satu apa dia ni, laki-laki qabih. Qabih ni buruk. Qabih buruk. Qabihul wajh, muka dia buruk. Qabihus thiyab, baju dia pun nampak baju dia hitam, buruk, busuk. Muntinur rih, bau dia bau macam hanyak, bau kotor lah. Fayaqul, dia mai abshir billadhi yasu'uka, hadha yawmuka alladhi kunta tu'a. Dia kata, aku nak mari, nak bagi tahu dekat hang satu berita. Jahannam lah hang dengan kejahatan yang hang buat. Hari ni lah hari yang hang dijanjikan, iaitu hari azab. Tiba-tiba dia mai dalam keadaan menakutkan, busuk macam tu, mai duk gempak kita. Mai duk bagi satu amaran. Dia kata, hari ni hang jahannam, hari ni hang akan kena apa yang hang tak percaya dulu. Fayaqul, kita tu, wal'iyadzubillah lah, terjemah tu kita lah, tapi janganlah kata kita sungguh. Fayaqul, manusia yang tengok tu, man anta, hang ni siapa? Kita tak kenal. Ni di kubur ni, cerita ni dalam kubur. Man anta, hang tu siapa? Betul tu jangan duk jadi badui pula. Dia kata ni Arab ni ustaz, Melayu tak ni. Pasal apa? Pasal duk man anta, man ana ni. Arab bila dia dengar apa? Dia dengar ada orang yang tanya apa, dalam kebun, dalam syurga boleh tanam pokok tak? Dia kata apa? Ini semua geng petani ni, kami tak ada ni kebun-kebun ni. Badui. Fawajhuka wajha alladhi yaji'u bisyarr. Dia kata apa? Dia introduce, ana amalukal khabith. Takkan hang tak kenal aku siapa? Takkan hang tak kenal. Siapa dia? Ana, aku amalukal khabith. Akulah amalan dosa yang hang buat dulu. Di sini kata para ulama, Allah transform, Allah tukar, Allah bentukkan dosa kita tu, yang kita kata fa amma man thaqulat, kejahatan yang kita buat itu ditukar menjadi satu makhluk, orang yang kita akan tengok inilah yang jahat kita buat tu. Pasal dosa ni abstrak. Kita kan boleh nampak bohong, curi dan sebagainya, kita tak nampak. Berzina, berjudi, nampak tak dosa? Tak nampak. Allah akan tukar dosa tu jadi orang hitam, busuk. Ana amalukal khabith. Ni, aku ni amalan jahat hang. Maksudnya kita ni daripada satu. Aku ni hang lah, tapi hang yang jahat. Fayaqul rabbi la tuqimas sa'ah. Bila kita tahu kata dia tu dosa kita, dia tu apa, kejahatan kita, tuan-tuan, dah kita tengok kita tu lagu mana. Ya Rab, la tu juga kita kata ya Allah, la tuqimas sa'ah, janganlah bagi jadi kiamat. Permintaan, pasal itu Nabi kata di antara permintaan yang diminta oleh mereka yang diazab di dalam kubur. Patutnya orang kena azab ni, kita kalau kena azab kita minta apa? Minta cepat hilang lah. Macam tuan-tuan sakit, minta cepat lega. Mereka minta supaya tak bangkit, biar kena azab dalam kubur. Pasal apa? Kerana mereka tahu kalau mereka bangkit, neraka lah tempatnya. La tuqimas sa'ah, jangan jadikan kiamat, jangan bagi jadi kiamat, jangan bangkitkan kami untuk pergi pada hari kiamat. Kemudian kita tengok yang keempat, jenis yang keempat. Tak apa kalau tak sempat, kita sambung next kuliah. Jenis yang keempat, kalau kita tak pi nombor 4, nombor 3 tu pun tuan-tuan duk berani nak buat jahat lagi. Kalau saya kata takat 3 ni, saya ingat tu pun dah cukup mengisahkan kita. Pasal tu Osman menangis. Ni yang kita nak lalu. Ni bukan mahsyar, ni bukan cerita di mahsyar, ni bukan cerita titian sirat, ni cerita dalam kubur. Yang kita duk baca tu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Sekali lagi kita baca sebelum bagi salam. Hak tu yang kita baca tu, hak ni yang saya duk cerita ni. Yang tuan-tuan kata min azabil qabr tu umum. Sekarang saya describe apa dia itu azab kubur. 1, 2, 3. Sekarang baru nombor 4. Pasal itu Nabi tak pernah tinggal walaupun sekali. Kita tak pernah baca walaupun sekali.
Duk beza lagu tu. Nabi tak pernah tinggal tahajud walaupun sekali. Kita tak pernah buat walaupun sekali. Tiba-tiba Maulidur Rasul, Ma'al Hijrah, semua cinta Nabi. Ini satu babnya. Yang keempat, dirabit mulutnya dan dimasukkan besi yang dibakar dan dipecahkan kepalanya, dicampak ke dalam sungai darah. Bila dia keluar, dibaling batu ke dalam mulutnya. Yang ni kita dah baca dalam hadis yang Nabi mimpi panjang tu, yang Nabi kata, aku melihat ada orang yang dikoyak mulutnya, ada orang yang dihempuk dengan batu di kepalanya, ada orang yang berenang dalam sungai darah, dan bila dia cuba nak naik, dibaling batu ke dalam mulutnya, dan ada yang dibakar di dalam periuk yang besar. Hadis Bukhari. Ini semua cerita azab. Yang bakar tu orang yang berzina. Maksudnya azab untuk orang yang melakukan dosa start bila mereka masuk dalam kubur. Bila mereka fail pada 3 soalan tu, sudah bermula mimpi ngeri bagi mereka. Kemudian orang tanya, sampai bila azab ni? Sampai dibangkitkan. Bila dibangkitkan, dia berhenti tak? Khalidina fiha abada. Tak ada episod akhir. Tak ada episod akhir. Yang ada episod akhir ni 7 hari mencintaiku. Kubur punya cerita tak ada. Kubur punya cerita bil udwi wal ashi, pagi dan petang, siang dan malam. Ada direhatkan. Dia kata bulan puasa dia berhenti sat. Kita tanya, tahu mana? Kata bulan puasa diberhentikan sekejap azab kubur ni. Pi dah ke? Macam-macam. Bila bulan puasa diberhenti cuti sat. Bulan puasa balik meruh. Macam-macam. Pandai lebih. Dah diberhentikan azab, jadi depa macam dapat semester break lah. Bolehlah balik pergi ke rumah masing-masing. Ini pun ada orang kita duk pergi jajar dalam masjid, roh balik bulan puasa. Saya kata tuan pun dengar, saya kata daripada balik bulan puasa balik hari raya. Dia kata awak duk buat melawak lu tu bab-bab ni. Bukan melawak, benda tak ada, bukan benda Nabi kata. Benda Nabi tak sebut, kita pergi duk kata Nabi sebut. Lebih berat tu. Hadirin mukminin. Nombor 5, ada masa lagi Allah bagi. Dicabit. Digigit, dipatuk oleh ular yang besar dan ganas. Daripada hadis Abu Umamah Al-Bahili, Syekh Muqbil menilai hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Syekh Muqbil ni satu ulama besar hadis di Yaman. Dia nilai hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada Abu Umamah Al-Bahili. Fa idza ana binisa'in tanhashu thadiyahunna al-hayyat faqultu ma balu haula faqal allawati yamna'na auladahunna albanahunna. Tiba-tiba aku melihat wanita. Kita bagi laluan pada azan lagi, kita sambung hadis ni.
Fa idza ana binisa'in, tiba-tiba kata Nabi, aku melihat para wanita yang mana pada mereka itu patuk oleh ular yang ganas. Faqult ma bala haula, apakah yang mereka lakukan? Faqal allawati yamna'na auladahunna, mereka dahulu di dunia enggan menyusu tanpa alasan syar'i. Mereka itu tidak mau menyusu kerana alasan syar'i. Menyusu anak kan tak ada sebab. Menyusu anak ni kita disuruh. Bahkan dalam Islam, wanita mesti diberi upah. Boleh minta upah untuk dia menyusu. Pasal itu kita ada ibu susuan. Melainkan dia ada masalah kesihatan dan sebagainya, tak apa, dimaafkan. Sehingga dia suruh berbincang. Tapi kalau saja-saja dia tak mau bagi susu, ini juga penyebab di antara azab dia di kubur. Kan? Dan bila dia susu, dia jangan duk ungkit pula kat anak dia. Aku tak halal susu. Yang tu tanggungjawab dia. Ada orang tanya, kalau anak duk kata tak halal susu, anak ibu duk ugut tak halal susu. Pertama, saya nak manusia ni kadang-kadang dia duk tengok drama kan. Drama ni tak bagus tengok pasal banyak fakta tak betul. Isteri minta halal dekat suami, tak ada dalam nas. Abang minta halal lah makan minum. Yang lelaki tu pun duk ambil kesempatan, duk buat gempak kelin. Tengok dulu. Yang lelaki ni, yang bini ni pun tengok tak lena. Tak halal jadi macam mana, habislah aku duk pergi kuliah duha, duk mengaji, tak dapat apalah, lelaki tak halal. Dia tak boleh kalau nak halal. Sign tau tu. Dia buat cara. Perlu tak isteri minta izin, minta halal pada apa yang suami dia bagi? Tak perlu. Sebab apa yang suami dia bagi pada dia? Nafkah. Nafkah, satu benda yang wajib, yang mesti suami bagi. Kalau dia tak bagi, dia berdosa. Kita dapat pemberian suami itu sebagai hak kita. Pasal apa kita nak minta halal benda kita? Macam contoh orang bayar hutang kat kita. Orang duit kita orang mai bayar. Kita dapat, lepas tu kita kata, ni aku minta halal kat hang ni no. Astagfirullah. Dia minta halal, dia lah kena minta halal. Macam tu juga kita tadi susuan, ibu kena menyusu. Tanggungjawab dia, Quran suruh. Bahkan ada azab untuk dia dalam hadis tadi. Tapi kalau dia tak menyusu kerana ada sebab, tak apalah, makzur kan. Dia diberi uzur. Tapi kena ingat, anak tak perlu minta halal pada susu tu kerana itu adalah hak dia. Hak dia. Pasal itu hak tak perlu minta halal. Ingat, pasal itu isteri boleh ambil duit suami dalam hadis Muawiyah. Pasal apa dia boleh ambil? Saya bukan nak cerita ambil tu, panjang hadis tu. Tapi saya nak cerita pasal apa Nabi bagi dia ambil. Kerana itu adalah bahagian hak dia dalam hak suami. Kan? Saya bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan bagi pinjam mesin rumput dekat kawan tuan-tuan. Dia pula jenis buat kereta. Bukanlah dia buat kereta, dia terlupa nak hantar balik. Tuan-tuan kata, aku nak mesin macam mana? Dia naik motor pergi rumah kawan tu, tengok mesin dia ada. Tapi kawan tu tak ada. Dia patah balik. Bini tanya, mana? Mesin tu ada. Tahu mana kata mesin abang? Nama aku tak lah, aku tulis nama aku, bocak apa semua tu. Betul tak ambil? Dia tu tak ada, aku nak habang kat dia dulu. Kalau kita ambil, dia boleh buat report tak? Boleh kita nak buat report apa ni? Dia main ambil mesin rumput dia yang saya pinjam tu. Boleh nak tulis report pun tak tahu nak tulis apa. Hak kita. Maksud tu kadang-kadang bila tak mengaji, jahil, tak tahu mana satu hak, mana satu yang bukan hak, artinya kita anggap benda-benda macam ni kita berhutang dan sebagainya. Walau tak. Bahkan sebab itu isteri bila ada bahagian yang suami ambil, dia kira hutang lah. Suami ambil bahagian dia kan. Suami ambil duit dia. Ambil duit dia. Adakah suami kena bayar? Ya. Pasal apa? Pasal duit isteri hak isteri. Duit suami ada bahagian isteri dan anak-anak. Lepas tu ada orang tanya pula. Dia kata kalau suami tu mengekor, kena beli sate. Macam mana ustaz? Pertama panggil saya. Panggil saya. Dia tak nak panggil pun sakit gigi. Tak apa, dengan pri ni sakit apa pun kita pergi. Dia kata boleh tak nak makan? Pertama kita tanya siapa yang tikam. Siapa yang tikam? Dia kata laki dia lah. Yang kita, saya ni bagi semangat. Saya bagi semangat. Peringat dia pula, abang hari ni ada Rabu Saya tak tahu lari apa kan.
Kita dihukum di atas wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Banyak orang confuse. Dia beli makanan, dia bawa balik makan, duit apa yang dia cari itu dia dengan Tuhan. Dosa dia dengan Tuhan. Pemberian dia kepada kita itu nafkah dia. Itu urusan dia, dosa dia, dia tanggung. Dia bawa balik mai bagi kita, itu dia dengan kita. Saya bagi contoh mudah ya. Satu Cina mai beli dekat tuan-tuan nasi. Tuan-tuan jual nasi ayam ke, jual apa ke, jual harum manis ke apa ke, dia mai beli. Dia tanya Cina, tu okey, ni duit apa ni? Ini duit jual babi. Dia kata tak ada ke duit jual lain. Dia jual babi tu dia lah urusannya. Bila dia main bil pelam dengan kita, duit tu tak jadi duit babi dah, dia jadi duit apa? Duit apa? Duit pelam. Tapi duit tu asal dia jual babi. Yang duk kira dia asal apa? Kira transaksi kita dengan dia. Pasal dia kalau tak wah tak mau, bagi kat saya. Itu saya tak mau, saya wah tak apa. Dan yang akhirnya satu lagi, digoncang di dalam kubur. Maknanya digoncang ni di apa? Dipukul lah di dalam hadis Bukhari, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsu. Satu orang laki-laki dia pakai jubah, tak kira lah jubah ke apakah, pakaian. Dia mai tu'jibuhu, dia mai megah, dia mai sombong. Kadang-kadang pakai ni bukan gaduh pakai mahal, pakai lekeh pun dia nak main megah ni. Megah juga kan. Tu'jibuhu nafsuh. Dia pakai baju tu dia rasa megah, dia rasa hebat, dia rasa beling pada orang. Pasal tu Nabi tak bagi kita pakai pakaian pelik pada orang. Pakaian pelik tu pakaian boleh menimbulkan sombong, boleh menimbulkan megah. Naha Nabi SAW an libas syuhrah. Nabi larang kami pakai libas syuhrah, pakaian kemasyhuran, pakaian keglamoran ni. Tapi kalau kita pakai mahal tapi kita tak, ada orang pakai t-shirt harga 1000 tapi dia main semayang tawaduk. Ada orang beli t-shirt cetak rompak pasal malam tapi main kemas tak tengok. Tu'jibuhu nafsu, dia megah dengan baju tu, dia jadi sombong. Apa dia yang berlaku? Khasafallahu bih, Allah Ta'ala tenggelamkan dia, matikan dia. Tak apa. Ini cerita tenggelam betul. Bumi terbelah, dia jatuh mati dalam tu. Lepas tu bukan mati tenggelam saja, khasaf. Kan? Pasal tu kita ada sembahyang gerhana, ditutup khusuf kan. Fahuwa yatajaljal, digoncang-goncang dia dalam kubur tu. Digoncang-goncang dia, diazab dia ila yaumil qiyamah. Pasal apa kita kata benda ni berlaku dalam kubur? Pasal dia sebutlah hadis tu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maksud kalau sampai hari kiamat, bila yang kena tu? Dalam kubur. Kalau kena di kiamat, dia tak kata ada kiamat, tapi yang ni kena dalam kubur. Untuk orang yang jalan dalam keadaan sombong. Nampak tak? Pasal itu Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal habbah khardal minal kibr atau kama qala, tak masuk syurga orang yang dalam hati dia habbah, satu sikit minal kibr, daripada sombong. Dia ada X sikit dia, tak masuk syurga. Kan? Hadirin mukminin, itu bahagian pertama dalam siri yang kita sebut pada malam ini berkaitan dengan azab. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita kena adil untuk menyebut nikmat-nikmat kubur yang akan dilalui dan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah memberikan keinsafan dan pengajaran kepada kita. Salah dan silap kalau ada kita perbetulkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmat dan berkati majlis kita, dan Allah lindungi kita daripada penyakit dan wabak dan apa sahaja perkara yang buruk kepada diri dan keluarga kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.